TV KPM. Toleransi mewujudkan perpaduan utuh dalam negara, membentuk kerjasama erat antara kaum. Membentuk negara sejahtera dan harmoni serta bangsa yang berhibah. Memelihara kestabilan politik dan membentuk ekonomi yang kukuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman dan pada hari ini kita nak mempelajari satu topik yang cukup menarik iaitu mata pelajaran sejarah tingkatan 4 usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Seronok kan? Bila kita dah merdeka, kita boleh ke sana ke sini tanpa ada sebarang halangan. Siapakah guru yang akan mengajar kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Baiklah, kita bawakan kepada anda seorang guru sejarah daripada SMK Bandar T6 Keluang, Johor iaitu Cikgu Wan Muhammad Saifuddin Wan Hassan. Cikgu, apa khabar cikgu? Ya, Waalaikumsalam. Sihat Alhamdulillah. Masya Allah. Cikgu, berpakaian pada hari ini melambangkan, kita tengok pun tahu dah ini mata pelajaran sejarah hari ini. Okey, baik. Ini mesti selepas daripada kemerdekaan, kita pakai meraihkan kemerdekaan kita kan, tradisi kita. Baik. Dan seterusnya kita ada juga bersama dengan kita juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Nur Asmawati Maddin pada SMK Sultan Abdul Samad Kelang, Selangor. Cikgu, apa khabar cikgu? Okey, Alhamdulillah. Terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Baiklah, cikgu, bukan saya seorang je murid yang akan bersama dengan cikgu pada hari ini. Ya, ada juga 4 orang murid. 4 orang murid cikgu? Ya. Boleh tak cikgu perkenalkan murid-murid kita? Okey, boleh. Okey, hai Una. Okey, hai Aziz. Okey, hai Daniel. Hai Alicia. Semua dah bersedia? Sihat? Okey, Alhamdulillah. Okey, nampak bersemangat murid-murid kita cikgu. Sangat bersemangat. Baik, apakah topik yang akan kita pelajari pada hari ini cikgu? Okey, topik yang kita akan pelajari pada hari ini ialah usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Murid-murid di rumah boleh merujuk buku teks sejarah tingkatan 4 pada halaman 170 sehingga 179. Okey, baiklah cikgu. Mungkin kita boleh tahu apakah dia standard pembelajaran kita pada hari ini. Okey, boleh cikgu. Aiman. Saya teruskan ya Aiman. Silakan. Okey, standard pembelajaran pada hari ini ialah 11.11 itu memeriahkan latar belakang idea negara merdeka. 11.12 menerangkan penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum, manakala 11.13 menjelaskan pembentukan sistem ahli. Boleh kita teruskan cikgu? Ya, saya teruskan Saya teruskan dengan latar belakang idea negara merdeka. Bagaimanakah idea negara merdeka dibawa masuk ke tanah Melayu? Bagaimanakah wujudnya idea tersebut? Ini berlaku kerana perkembangan politik antarabangsa dan serantau yang mempengaruhi gelombang politik negara kita pada waktu itu. Jadi mereka mempunyai idea bagaimana untuk memerdekakan tanah Melayu. Dan tercetusnya idea-idea tersebut sehingga terbentuknya pertubuhan, pergerakan parti politik mengikut tempoh masa tertentu. Okey, saya teruskan Aiman. Silakan cikgu. Saya mulakan dengan tahun 1938 adanya Kesatuan Melayu Muda atau dalam akronimnya dikenali sebagai KMM. Dipimpin ataupun diasaskan oleh Ibrahim Haji Yaakob. Apa yang diperjuangkan oleh KMM sebenarnya? Okey, KMM memperjuangkan kemerdekaan tetapi melalui konsep Melayu Raya. Apa itu Melayu Raya? Itu persoalannya. Okey, Melayu Raya inilah merupakan satu penyatuan bangsa dan dunia Melayu berdasarkan aspek persamaan daerah, darah, kebudayaan dan bahasa dan dibentuk menjadi satu rumpun yang kita kenali sebagai Melayu.
Tapi lama-kelamaan KMM diharamkan. Okey, seterusnya pada tahun 1945 adanya Parti Kebangsaan Melayu Malaya di bawah pimpinan 3 orang tokoh, Dr. Burhanuddin Helmi, Ishak Haji Muhammad dan Ahmad Bustaman. Apa yang diperjuangkan? Okey, mereka memperjuangkan semangat kebangsaan dan bekerjasama dengan kaum lain. Maksudnya, Malaysia, Tanah Melayu merupakan terdiri pada masyarakat yang majmuk. Mereka inginkan kerjasama antara kaum Melayu, Cina dan India, 3 kaum utama ketika itu, supaya wujudnya perpaduan dan membolehkan Tanah Melayu merdeka. Okey, seterusnya pada tahun 1946 kita dapat lihat banyak pertubuhan, pergerakan dan parti politik yang tumbuh ketika itu. Maksudnya kesedaran semakin meningkat ketika itu, Aiman. Ya. Okey, contohnya adanya Angkatan Pemuda Insaf yang dikenali sebagai API, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, Pergerakan Pemuda Melayu, United Malaysia National Organisation atau dikenali sebagai UMNO, Parti Kebangsaan Melayu Labuan dan Malayan Indian Congress atau dikenali sebagai MIC. Okey, terlihat satu persatu. Okey, saya mulakan dengan Angkatan Pemuda Insaf yang disingkatkan sebagai API. Kalau kita lihat perkataan API itu sendiri, kita boleh tahu bahawa mereka punya semangat yang berkobar-kobar untuk memperjuangkan kemerdekaan. Okey, di bawah pimpinan Ahmad Bustaman, memperjuangkan idea negara merdeka, menekankan pemerintahan demokrasi dan dasar ekonomi yang mengutamakan rakyat serta keadilan sosial. Okey, apa yang berlaku? Apa yang tindakan dilakukan oleh Angkatan Pemuda Insaf? Okey, mereka bertindak dengan mengeluarkan satu risalah yang diterbitkan pada bulan Disember 1946. Dengan menggunakan slogan Merdeka dengan Darah. Okey, itu dia slogan yang dikeluarkan. Okey, mereka meneruskan kemerdekaan dengan secara terbuka dengan kaedah lemah lembut. Tetapi namun begitu, mereka akan meneruskan secara kekerasan jika terpaksa. Okey, kita kena faham kat situ. Kekerasan jika terpaksa. Tetapi untuk peringkat ini mereka meneruskan dengan secara lemah lembut, perundingan. Tetapi jika terpaksa akan berlakulah kekerasan. Sehingga kan apa yang berlaku kepada API diharamkan juga. Okey, seterusnya kita ada Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak di bawah pimpinan Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Okey, menentang penyerahan Sarawak kepada British kerana mahu Sarawak menjadi negeri merdeka. Mereka nak Sarawak menjadi merdeka, bukannya diserahkan kepada pihak British. Okey, kerana apa mereka tak nak diserahkan kepada pihak British? Kerana ini bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Okey, seterusnya adanya Pergerakan Pemuda Melayu pada tahun 1946. Okey, bertujuan mendapatkan kemerdekaan penuh dengan Sarawak. Okey, apa yang mereka buat? Setiap surat mereka yang dikeluarkan ada catatan merdeka untuk menunjukkan bahawa pergerakan ini memang inginkan kemerdekaan. Okey, manakala pada tahun 1946 juga adanya United Malay National Organisation, UMNO, dan sampai hari ini pun masih ada. Di bawah pimpinan siapa? Datuk On Jaafar. Inginkan apa? Kemerdekaan, hak bangsa Melayu dan kedudukan Raja-Raja Melayu. Mereka berjuang menggunakan slogan Hidup Melayu dan seterusnya bertukar kepada slogan Merdeka. Maksudnya, Tanah Melayu ke arah kemerdekaan. Mereka memperjuangkan kemerdekaan. Okey, seterusnya adanya lagi Parti Kebangsaan Melayu Labuan atau dikenali sebagai PKML, itu singkatannya, di bawah pimpinan Tengku Nordin dan Zakaria Khan. Okey, apa tindakan mereka buat untuk menentang penjajah? Okey, yang pertama, mereka tidak bekerjasama dengan penjajah. Yang kedua, mereka menuntut dimerdekakan
daripada British. Mereka nak Sabah dimerdekakan daripada pihak British. Dan mereka melaungkan perkataan Hidup Melayu Merdeka dalam penulisan surat. Ini membuktikan mereka begitu bersemangat dan memang mereka inginkan kemerdekaan bagi negeri Sabah. Okey, seterusnya adanya Malaya Indian Congress MIC. Okey, MIC meletakkan objektif untuk bekerjasama dengan kaum lain dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu. Itu objektif ataupun tindakan MIC. Ingin dapatkan kemerdekaan tapi dengan cara bekerjasama dengan kaum lain. Maksudnya kaum Melayu dan kaum Cina. Okey, seterusnya pada tahun 1947 kita ada Hizbul Muslimin, iaitu bertujuan mencapai kemerdekaan tanah Melayu sebagai negara Islam. Inginkan kemerdekaan dan jadikan tanah Melayu sebagai negara Islam. Dan seterusnya pada tahun 1949 kita ada Malayan Chinese Association MCA di bawah pimpinan Tan Cheng Lock. Begitu juga dengan MIC. MCA juga inginkan kemerdekaan dengan cara wujudnya perpaduan kaum ataupun kerjasama kaum antara Melayu, Cina dan India. Sebab apa perlu wujudnya perpaduan tersebut? Supaya wujudnya keharmonian dan perpaduan. Kerana British telah menetapkan syarat kemerdekaan akan diberikan jika adanya perpaduan di tanah Melayu. Itu mesej yang disampaikan oleh British. Okey, seterusnya 1951 adanya Parti Islam Setanah Melayu atau dikenali sebagai PAS. Okey, di bawah pimpinan Dr. Burhanuddin Hal Elmi yang juga merupakan yang dipertua PAS. Tujuannya ialah bercita-cita membina satu negara dan bangsa yang teguh dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi tunggal. Mereka nak bahasa Melayu ni dijadikan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang tunggal. Tak ada bahasa lain tunggal. Satu-satunya ialah bahasa Melayu. Dan kemerdekaan bagi PAS ialah tanah Melayu merdeka dengan menjalankan hukum Islam. Seterusnya 1951 kita ada juga Independence of Malayan Party IMP melaksanakan idea tanah Melayu untuk Malayan. Okey, pemikiran Datuk Onn Jaafar terarah kepada perpaduan kebangsaan. Masih sama, iaitu berkaitan dengan perpaduan. Okey. Saya mulakan dengan sesi soal jawab bersama murid-murid saya atas talian. Boleh, Aiman? Silakan, cikgu. Okey. Soalan yang pertama, namakan pertubuhan yang mencetuskan idea negara merdeka pada tahun 1946. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey, siapa tu? Okey, Aziz. Okey. Antara pertubuhan tersebut ialah Angkatan Pemuda Insaf, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, Pergerakan Pemuda Melayu, United Malay National Organisation atau yang dikenali UMNO, Parti Kebangsaan Melayu Labuan. Yang terakhir adalah Malaya Indian Congress atau dikenali MIC. Okey, terlihat betul ke tak jawapannya? Betul ke tak tu? Okey, Aiman. Okey, jawapannya tepat. Okey, Wow. Ini antara pertubuhan ataupun parti politik ataupun pergerakan yang muncul pada tahun 1946. Okey, kita bergerak kepada soalan yang kedua, Aiman. Silakan, cikgu. Aiman nak baca? Boleh juga saya baca, cikgu? Boleh, Aiman. Nyatakan idea negara merdeka yang dicetuskan Kesatuan Melayu Muda KMM. Okey, siapa nak jawab? Angkat tangan. Saya. Okey, dipersilakan Alisha. KMM di bawah pimpinan Ibrahim Haji Yaakob ni cikgu, mereka memperjuangkan kemerdekaan tanah air melalui konsep Melayu Raya. Kita tengok betul ke tak jawapannya. Okey, ada yang ingin teruskan untuk memberi jawapan seterusnya? Okey, Una, Saya nak disilakan. tambah, cikgu. Okey, boleh. Idea ini merupakan penyatuan bangsa dan dunia Melayu berdasarkan aspek persamaan daerah, darah, kebudayaan dan bahasa yang menjadi satu rumpun yang sama iaitu Melayu. Okey, jawapannya pun tepat. Itu konsep diperjuangkan ialah Melayu Raya, iaitu penyatuan bangsa dan dunia Melayu berdasarkan aspek persamaan daerah, darah, kebudayaan dan bahasa. Okey,
Okey, tepat sekali. Okey, ada lagi soalan. Okey, saya baca pula Aiman. Boleh? Silakan, cikgu. Okey, nyatakan tujuan perjuangan pergerakan pemuda Melayu dan tindakan. Ada dua soalan dekat sini. Satu tujuan, satu lagi lah apa tindakannya. Okey, siapa nak jawab? Angkat tangan. Silakan. Silakan. Saya. Okey, Daniel, teruskan. Okey. Tujuan perjuangan pergerakan tersebut ialah untuk mendapatkan kemerdekaan penuh Sarawak. Ini dibuktikan melalui catatan merdeka dalam surat menyurat PPM. Okey, ada yang ingin menyatakan apa tindakannya? Saya, cikgu. Okey, dipersilakan Aziz. Tindakan yang diambil ialah menubuhkan Perkataan Sulit Rukun 13 serta Rukun 13 nekat membunuh Gubernur, pegawai British dan Datu Melayu yang menyokong penyerahan Sarawak. Okey, tengok jawapan tepat ataupun tidak. Okey, jawapan tepat. Okey, itu tujuannya. Mendapatkan kemerdekaan penuh Sarawak. Apa tindakannya? Membuat catatan merdeka dalam surat menyurat. Dan yang kedua, menubuhkan Pakatan Sulit yang kita kenali sebagai Rukun 13. Dan pakatan ini bernekat untuk membunuh Gubernur, pegawai British, Datu Melayu yang menyokong penyerahan Sarawak. Okey, ada lagi tak soalan? Cuba kita tengok. Okey, kita teruskan dengan soalan kebat. Okey, nyatakan nilai yang boleh diambil daripada pemimpin pertubuhan dan parti politik. Siapa nak jawab? Okey, silakan. Saya. Okey, Anisha, teruskan. Nilai yang boleh diambil dari pemimpin pertubuhan dan politik ialah semangat perjuangan yang tinggi, berani dan kerjasama. Semangat perjuangan yang tinggi itu dapat dilihat daripada pemimpin tersebut yang berjuang berhabis-habisan dengan pelbagai cara walaupun menghadapi rintangan seperti Dr. Burhanuddin Al-Helmi bersama-sama Ishak Haji Muhammad yang berjuang untuk mendaulatkan hak rakyat dalam politik, ekonomi, agama, sosial dan kebudayaan. Selain itu, terdapat juga nilai kerjasama yang boleh dicontohi, iaitu MCA di bawah pimpinan Tan Cheng Long berusaha untuk menyatukan masyarakat Cina dan bekerjasama dengan semua kaum di Tanah Melayu dalam keadaan harmoni untuk kemerdekaan Tanah Melayu. Okey, kita akan lihat betul tak jawapan Anisha. Okey, kita lihat ya. Okey, ini adalah nilai yang diperolehi hasil perjuangan pertubuhan, pergerakan dan parti politik yang dinyatakan oleh Alicia. Saya rumuskan yang ialah 3. Yang pertama, semangat perjuangan yang tinggi. Yang kedua, mempunyai sifat berani. Dan yang ketiga, mempunyai kerjasama yang utuh antara satu sama lain. Ini antara nilai-nilai yang boleh dicontohi dalam kehidupan kita pada hari ini. Semangat perjuangan yang tinggi, berani dan juga kerjasama. Baik, banyak lagi akan cikgu kongsikan selepas ini, cikgu. Tapi murid-murid jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Tanggal 31 bulan 8 57. Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka, ya pasti menjadi sejarah. Tanggal 31 bulan 8 57. Hari yang mulia, hari bahagia, namun dengan jiwa yang merdeka. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Ahmad Sufian Azman di Didik TV KPM, dan pada hari ini kita nak mempelajari mata pelajaran sejarah tingkatan PAN, iaitu berkaitan dengan usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Kalau kita tengok baju cikgu pun, inilah dia orang kata pakaian kebangsaan kita, cikgu, kan? Ya, baik, untuk segmen pada kali ini, cikgu, apakah yang akan cikgu kongsikan? Okey, saya teruskan, Aiman. Silakan. Kita akan belajar berkaitan dengan subtajuk jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okey, kalau kita lihat
subtajuk tersebut, jawatan kuasa hubungan antara kaum, kita dapat bayangkan bahawa jawatan kuasa ini terdiri daripada pemimpin pelbagai kaum. Untuk apa? Untuk perpaduan. Okey, sebab apa wujudnya jawatan kuasa hubungan antara kaum atau yang kita kenali sebagai CLC? Kerana wujudnya ketegangan hubungan antara kaum selepas Perang Dunia Kedua. Selepas Perang Dunia Kedua berlakunya ketegangan hubungan antara kaum. Jadi keadaan tersebut telah menimbulkan kesedaran. Kesedaran kepada siapa? Kesedaran kepada pihak British dan juga pemimpin kaum tersebut. Mereka sedar bahawa perlunya perpaduan. Jika tiada perpaduan, ketegangan ini akan berteruskan dan akan merugikan negara. Jadi mereka mula bertindak dan dalam masa yang sama juga British mula menyampaikan mesej. Apa yang mesej yang disampaikan oleh British? Ialah perpaduan adalah satu elemen penting untuk memastikan negara mencapai kemerdekaan. Tiada perpaduan, tiada kemerdekaan. Dan ketika ini, perpaduan berfokus kepada 3 kaum utama di tanah Melayu, iaitu Melayu, Cina dan India. Jadi berikutan daripada keinginan untuk mewujudkan perpaduan, maka terbentuklah jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okey, kita akan lihat latar belakang macam mana jawatan kuasa hubungan antara kaum ini terbentuk. Okey, jawatan kuasa hubungan antara kaum atau kita kenali juga sebagai Communities Liaison Committee CLC ditubuhkan pada Januari 1949 yang menghimpunkan pemimpin utama masyarakat ataupun pemimpin utama masyarakat pelbagai kaum. Dia menggunakan perkataan menghimpunkan. Sebab apa menghimpunkan? Sebabnya dalam jawatan kuasa hubungan antara kaum ini terdiri daripada pelbagai kaum yang mewakili Melayu, Cina dan India. Itu kita menggunakan istilah menghimpunkan. Okey. Kita akan lihat apa objektif pembentukan CLC atau jawatan kuasa hubungan antara kaum. Ada 3 objektif. Yang pertama, mengkaji hubungan kaum secara mendalam. Mereka akan buat kajian, mereka akan mengkaji berkaitan hubungan kaum secara mendalam, secara teliti. Okey, seterusnya, membetulkan balik keadaan politik, ekonomi, sosial supaya wujud pembahagian yang adil untuk semua komuniti. Mereka nak Melayu, Cina, India mendapat keadilan, maksudnya mendapat hak yang sama. Okey. Dan seterusnya, yang ketiga, mewujudkan keadaan harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk negara kita. Itu yang ketiga, itu sangat penting untuk memastikan masyarakat harmoni dan muhibah. Bayangkan jika masyarakat itu tidak harmoni dan muhibah, apa yang akan berlaku? Huru-hara, cikgu. Huru-hara, kucak-kacir, keadaan tidak tenteram. Kita pun tak bebas seperti macam ini. Betul tak, Aiman? Betul, cikgu. Betul. Jadi pentingnya masyarakat harmoni dan muhibah. Okey. Okey, ini adalah anggota jawatan kuasa hubungan antara kaum yang dibentuk, yang menghimpunkan pelbagai kaum, pemimpin kaum yang ada di tanah Melayu. Okey, penasihatnya ialah Malcolm McDonald, Governor General British, pengerusinya EEC Turasingham, wakil orang Ceylon, wakil Melayu, kita ada wakil Melayu itu Datuk On Jaafar yang merupakan Menteri Besar dan juga Presiden UMNO. Adanya Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz atau kita kenalinya sebagai Datuk Panglima Bukit Gantang. Itu nama samarannya. Okey, Menteri Besar Perak adanya Muhammad Saleh Hakim, merupakan ahli Majlis Perundangan Negeri Selangor. Dr. Mustafa Osman, ahli jawatan kuasa kerja UMNO, dan yang terakhir Zainal Abidin Haji Abbas, Setiausaha Agung UMNO. Ini merupakan wakil bagi orang Melayu. Seterusnya kita ada wakil orang Cina. Siapakah wakil orang Cina? Tan Cheng Lock, Melaka, Lee Tiang Keng, Pulau Pinang, Sisi Tang, Singapura, Yong Shuk Ling, Selangor. Manakala ada ahli-ahli lain, contohnya Roland Bradder, wakil orang Eropah, L.R. Doraisamy, wakil kaum India, dan Dr. J.S. Gaunting, wakil orang Serani. Okey, ini menunjukkan bahawa jawatan kuasa hubungan antara kaum itu telah menghimpunkan pemimpin pelbagai kaum di tanah Melayu supaya kita boleh mendengar permasalahan yang ada dan boleh fokus ke arah perpaduan. Okey, saya dah bagi penerangan.
Okey, sekarang ni saya nak uji murid-murid atas talian. Okey, soalan pertama saya ialah, dah bersedia ke belum? Sedia. Okey, dah bersedia. Mereka pun tunjuk tanda baik, dah bersedia. Okey, apakah tujuan perundingan antara kaum diwujudkan? Okey, Una. Tujuannya untuk mewujudkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial ke arah mencapai status berkerajaan sendiri. Okey, tengok betul atau tidak jawapannya? Okey, tepat, mewujudkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial ke arah berkerajaan sendiri. Stabil baru boleh merdeka. Okey, seterusnya, nyatakan moto CLC. Okey, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Okey, nampaknya Dania. Okey, teruskan Dania. Okey, moto yang digunakan oleh CLC ialah kesamaan dan keadilan untuk penduduk tanah Melayu. Kita lihat tepat atau tidak. Okey, tepat sekali. Kesamaan dan keadilan untuk penduduk tanah Melayu. Okey. Aiman pula baca soalan yang ketiga. Okey, boleh cikgu? Okey. Soalan yang seterusnya, hasilkan peta pemikiran berkaitan objektif pembentukan CLC. Okey, untuk pengetahuan Aiman, Ya. Soalan ini sudah diberikan terlebih awal kepada murid-murid saya supaya mereka menghasilkan peta pemikiran berkaitan objektif pembentukan CLC. Ini tugasan lebih awal. Ya. Okey, jadi kita lihat sama ada mereka berjaya melaksanakan tugasan ini atau tidak. Okey, jom. murid-murid semua boleh angkat tak tugasan awak? Okey. Okey, Tanya, mereka semua berjaya menyelesaikan tugasan tersebut. Saya minta salah seorang murid tersebut menjelaskan ataupun membentangkan hasil yang diperoleh. Siapa Okey, tu? siapa nak bentangkan? Okey, dipersilakan Alisha. Ini merupakan hasil pembentangan saya. Ia tentang objektif pembentukan CLC. Yang pertama adalah untuk mengkaji hubungan kaum secara mendalam. Yang kedua, untuk membetulkan keadaan politik, ekonomi dan sosial supaya wujudnya pembahagian yang adil untuk sekomuniti. Yang terakhir adalah untuk mewujudkan keadaan harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk negara kita. Okey, tepat sekali jawapan Alisha tersebut. Okey, saya ada lagi satu soalan kebat. Okey, tapi kali ini soalan kebatnya berdasarkan ilustrasi. Okey, soalannya ialah ilustrasi kerjasama dan toleransi pemimpin kaum dalam pembentukan rupa bangsa Tanah Melayu. Okey, ini soalan kebat aras tinggi. Okey, murid-murid kena tafsirkan ilustrasi tersebut. Okey, siapa yang nak memberi jawapan? Okey, Una, silakan. Okey. Berdasarkan ilustrasi gambar di atas, apa yang boleh diperkatakan ialah berkaitan dengan kepentingan toleransi kaum yang mewujudkan sebuah kerjasama yang erat antara satu sama lain. Kerjasama ini sangat penting untuk mewujudkan sesebuah negara yang harmoni. Okey, tepat jawapannya iaitu dia mentaksirkan bahawa ilustrasi tersebut ialah berkaitan dengan kerjasama antara pemimpin. Okey, ada yang ingin memberi jawapan yang lain? Siapa nak jawab angkat tangan. Okey, Daniel, teruskan. Selain itu juga, ilustrasi gambar ini memberitahu bahawa pemimpin daripada latar belakang bangsa, budaya dan agama yang berbeza perlu berkongsi kepentingan dan mempunyai hala tuju yang sama, iaitu membawa negara ke arah kemerdekaan. Okey. Tepat sekali. Okey, Daniel menggunakan istilah ataupun perkataan berkongsi kepentingan untuk siapa? Untuk kepentingan negara. Okey, baik cikgu. Jadi ini di antara perkara yang perlu kita lihat lah. Ya, Aiman. Kita nak mencapai kemerdekaan di negara kita. Tapi kita nak berehat seketika cikgu, boleh? Okey, boleh. Baik, para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Bulan 8, 57. Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka. Ya pasti menjadi sejarah.
Bulan 857 Hari yang mulia, hari bahagia, namun dengan jiwa yang merdeka. Usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Jadi pada hari ini kita bersama dengan Cikgu Wan untuk menceritakan bagaimana usaha-usaha yang mereka lakukan untuk mencapai kemerdekaan. Untuk segmen kali ini, Cikgu, apakah yang akan Cikgu kongsikan? Okey, terima kasih Aiman. Untuk segmen ini berkaitan dengan peranan jawatankuasa hubungan antara kaum. Okey, kita dah tahu berkaitan dengan hubungan jawatankuasa hubungan antara kaum dari segi organisasinya. Sekarang kita akan lihat apakah peranan yang dimainkan oleh jawatankuasa hubungan antara kaum atau dikenali sebagai CLC. Okey, jawatankuasa hubungan antara kaum ataupun CLC berperanan untuk menyelesaikan pelbagai isu. Pelbagai isu ni, isu apa yang diselesaikan? Ialah isu yang melibatkan pertikaian antara kaum. Masalah antara kaum yang wujud akan diselesaikan oleh jawatankuasa hubungan antara kaum. Dan antara isu tersebut sudah pastilah politik, kedudukan istimewa orang Melayu, kedudukan ekonomi orang Melayu, kewarganegaraan orang bukan Melayu dan juga isu pendidikan. Ada 5 isu. Okey, kita akan lihat satu persatu. Okey, saya mulakan dengan isu politik, iaitu persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Okey, apa yang dimainkan oleh CLC ialah mencadangkan peralihan ke arah berkerajaan sendiri dengan memberi pengalaman pilihan raya secara berperingkat. Okey, macam mana tanah Melayu nak merdeka, mereka perlu menghadapi atau menjalankan proses pilihan raya, tetapi secara berperingkat. Kenapa saya kata secara berperingkat? Kerana ada pilihan raya Majlis Bandaran, Majlis Negeri dan juga Majlis Perundangan Persekutuan. Okey, itu antara kesan daripada ke arah perpaduan kaum yang dinyatakan dalam isu politik. Okey, itu berkaitan dengan isu politik. Isu politiklah berkaitan dengan berkerajaan sendiri. Okey, seterusnya isu kedudukan istimewa orang Melayu. Okey, orang Melayu menuntut diperakui kedudukan istimewa. Sebab apa? Sebabnya mereka menyatakan mereka adalah penduduk asal rantau alam Melayu. Dan apa yang peranan yang dimainkan oleh CLC? CLC bersetuju agar orang Melayu mempunyai kedudukan istimewa. Kerana apa? Kerana orang Melayu telah menunjukkan taat setia, tidak berbelah bahagi dan mengiktiraf negara ini satu-satunya tanah air mereka. Mereka iktiraf bahawa tanah Melayu merupakan tanah air mereka. Jadi mereka berhak untuk mendapat kedudukan istimewa ataupun hak tersebut. Dan apa kesan ke arah perpaduan kaum? Keistimewaan orang Melayu di negara ini diperakui dan kepentingan sah kaum lain diiktiraf. Walaupun memperakui keistimewaan orang Melayu, tapi dalam masa yang sama, kerajaan mengiktiraf kepentingan sah kaum lain. Okey, seterusnya ialah isu ekonomi. Isu ekonomi ni ialah kita akan melihat berkaitan bagaimanakah kedudukan ekonomi orang Melayu ketika itu. Okey, ketika itu orang Melayu tidak memperolehi peluang yang sama seperti bukan Melayu. Contohnya dalam sektor apa? Sektor perniagaan dan perusahaan. Okey, mereka tidak punya peluang yang sama. Okey, jadi apa peranan yang dimainkan oleh CLC? Mencadangkan penubuhan agensi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Okey, nak mengatasi bagaimana masalah ekonomi orang Melayu terutama dalam sektor perniagaan, CLC mencadangkan satu penubuhan atau satu pembentukan agensi yang akan membantu ekonomi orang Melayu. Dan apa kesan ke arah perpaduan kaum? Akhirnya, penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa atau dikenali sebagai RIDA pada tahun 1950. Dan RIDA ni sebenarnya ialah tuntutan daripada Datuk On Jaafar. Dia yang menuntut supaya mewujudkan RIDA. Untuk apa? Untuk membantu ekonomi orang Melayu, terutamanya dalam sektor perniagaan dan perusahaan.
Okey, dan akhirnya mereka akan memberi bantuan ekonomi dan kemajuan luar bandar sebagai tolak ansur terhadap persetujuan orang Melayu melonggarkan syarat kewarganegaraan. Okey, seterusnya, isu berkaitan kewarganegaraan bukan Melayu. Okey, ketegasan orang Melayu terhadap pemberian syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Apa peranan yang dimainkan oleh CLC dalam isu ini? Okey, bersetuju kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu penting bagi memupuk taat setia kepada tanah Melayu dan bekerjasama antara satu sama lain dalam kalangan penduduk. Maksudnya, isu kewarganegaraan bukan Melayu ini sangat penting. Supaya apa? Supaya kaum bukan Melayu tu dapat menumpahkan taat setia, memupuk taat setia kepada tanah Melayu dan dalam masa yang sama mereka mampu bekerjasama sebagai sebuah masyarakat ataupun sebagai satu masyarakat. Okey, dan apa kesan ke arah perpaduan kaum? Syarat kewarganegaraan dilonggarkan untuk memberikan kedudukan politik kepada kaum bukan Melayu dan melahirkan semangat patriotik serta bertanggungjawab terhadap negara. Okey. Dan isu seterusnya ialah isu yang terakhir ialah isu pendidikan. Okey, isu pendidikan ini dapat dilihat dari segi sistem persekolahan. Sistem persekolahan berbeza-beza, tidak sama. Dia mengikut kaum masing-masing, menggunakan bahasa pengantar masing-masing, menggunakan buku teks yang berbeza dan menggunakan sukatan yang berlainan. Okey, apa peranan CLC ketika ini? CLC mencadangkan sistem pendidikan yang seragam. Sebab apa seragam? Untuk memupuk kesetiaan dan perpaduan kaum. Dan apa kesan ke arah perpaduan kaum? Penubuhan jawatan kuasa pendidikan. Jawatan kuasa ini mengkaji balik sistem pendidikan supaya melahirkan satu sistem pendidikan yang seragam yang boleh diterima oleh semua kaum, baik Melayu, Cina ataupun India. Okey, Aiman, saya dah terangkan secara teliti berkaitan dengan peranan yang dimainkan oleh CLC, termasuk isunya, termasuk kesannya. Okey, sekarang ni tibalah masa untuk saya menguji murid-murid saya dalam talian. Okey, sekarang ni Aiman, saya ada 3 sampul. Ni sampulnya. Ini bukan duit raya tau, ni adalah soalan. Okey, ada sampul 1, ada sampul 2, ada sampul 3. Okey, siapa yang nak mulakan menjawab soalan? Nak angkat tangan dan pilih nak sampul yang mana? Okey. Okey, Aziz nak sampul mana, Aziz? Saya nak pilih sampul nombor 1 lah. Pilih nombor 1 sebab orang pertama, sampul 1 dah settle. Okey, kita akan lihat apa soalannya. Okey, nyatakan isu pendidikan dan peranan yang dimainkan oleh CLC. Okey. Isu pendidikan ialah berkaitan sistem persekolahan yang berbeza-beza mengikut kaum, menggunakan bahasa pengantar, buku teks dan sukatan pelajaran yang lain. Apa yang CLC lakukan ialah mencadangkan sistem pendidikan yang seragam untuk memupuk kesetiaan dan perpaduan kaum di tanah Melayu. Okey, tengok tepat ataupun tidak jawapannya. Okey, itu isu pendidikan. Isunya ialah menggunakan sistem pendidikan tidak seragam. Sebab apa tidak seragam? Bahasa pengantar berbeza, buku teks berbeza, sukatan pun berbeza. Dan apa peranan CLC? Okey, CLC mengkaji untuk menyeragamkan sistem pendidikan. Maksudnya jawapan Aziz ni tepat. Kita nak bagi berapa bintang saya nak bagi berapa cikgu? Berapa Saya bagi 4 bintang. Wow, 4 bintang. Okey, kita ada lagi 2 sampul, sampul kedua dan sampul yang ketiga. Okey, siapa nak terus jawab? Pilih dulu sampul. Okey, siapa nak pilih angkat tangan. Okey, Daniel. Okey. Ni soalannya. Okey, soalannya, nyatakan peranan CLC dalam mengukuhkan kedudukan orang Melayu. Okey, cikgu. Okey, peranan teruskan. CLC adalah menciptakan penubuhan potensi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Okey, terlihat betul atau tidak? Okey, mencadangkan penubuhan agensi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Tepat sekali. Okey, saya bagi Daniel
4 bintang. Okey. Okey. Seterusnya dah tak ada pilihan, ada satu je sampul. Siapa nak jawab? Nak jawab angkat tangan. Okey, Una. Okey, Una dah bersedia ke belum? Okey, sudah. Okey, terlihat Una. Bagaimanakah peralihan kuasa ke arah berkerajaan sendiri dilaksanakan? Bagaimana peralihan kuasa tersebut dilaksanakan? Peralihan ke arah berkerajaan sendiri dilaksanakan dengan memberikan pengalaman pilihan raya secara berperingkat kepada penduduk tanah Melayu. Okey, tengok tepat ataupun tidak tepat jawapan Una. Okey, terlihat ya. Okey, peralihan ke arah berkerajaan sendiri dilaksanakan dengan memberikan pengalaman pilihan raya secara berperingkat. Tepat sekali. Itulah proses peralihan kuasa. Untuk peralihan kuasa, perkara pertama yang perlu dilakukan ialah memberi pengalaman pilihan raya secara berperingkat kepada penduduk tanah Melayu. Okey. Okey, seterusnya soalan kebat. Pada pandangan anda, apakah kepentingan perpaduan kaum bagi sesebuah negara? Okey, kita lihat siapa yang berada dalam talian yang ingin menjawab soalan kebat ini. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Cepat. Okey, Alisha. Saya akan menggunakan prinsip 5 jari iaitu fakta, huraian lanjut dan inference. Baik, pada pendapat saya, kepentingan perpaduan kaum bagi sesebuah negara ialah untuk mewujudkan ekonomi yang stabil. Sebagai huraian, penindasan ekonomi tidak akan berlaku kerana setiap kaum mempunyai peluang dalam ekonomi. Sebagai huraian lanjut, mereka tidak mempunyai perasaan hasad, dengki, sebaliknya bersaing secara sihat untuk mendapatkan kekayaan. Persaingan sihat ini menyebabkan ekonomi negara berkembang maju dan membuka peluang perniagaan kepada masyarakat dan sekaligus juga kadar pengangguran dapat dikurangkan. Sebagai inference, jelaslah perpaduan yang disemai dalam diri masyarakat menyebabkan kemajuan negara. Hal ini kerana walaupun mereka berbeza latar belakang bangsa maupun agama, tetapi matlamat mereka sama untuk memastikan negara maju dan membangun demi keselamatan hidup semua. Okey. Kita akan lihat tepat ataupun tidak jawapannya. Dahsyat juga Okey, jawapan yang dinyatakan oleh Alia tepat, itu mewujudkan ekonomi yang stabil. Dan Alia berjaya mendapat 4 bintang. Wow, dapat 4 bintang juga. Tepuk sikit. Okey. Terima kasih kepada murid-murid kita yang menjawab soalan daripada cikgu tadi. Jadi, banyak lagi benda menarik yang akan cikgu kongsikan selepas ini, cikgu. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Didik TV KPM. Tanggal 31 bulan 8 57 Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka, yang pasti menjadi sejarah. Tanggal 31 bulan 8 57 hari yang mulia, hari bahagia, namun dengan jiwa yang merdeka. Kembali bersama saya Aiman Sultan Azman di Didik TV KPM. Hari ini dalam mata pelajaran sejarah tingkatan 4, iaitu berkaitan dengan usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Baik cikgu, untuk segmen kali ini apakah yang akan cikgu kongsikan? Okey, terima kasih Aiman. Seterusnya kita akan belajar berkaitan dengan sistem ahli. Okey, kita lihat berkaitan dengan sistem ahli. Selepas Perang Dunia Kedua, British menjalankan dasar dekolonisasi, iaitu menyediakan langkah berkerajaan sendiri secara beransur-ansur kepada tanah jajahannya. Dia dalam proses untuk memastikan negara yang dijajah oleh British tu mencapai kemerdekaan, tetapi secara beransur-ansur.
Itu maksudnya berkerajaan sendiri. Okey. Dan dalam masa yang sama di Tanah Melayu berlaku kekurangan pegawai tempatan dalam perkhidmatan kerajaan. Dan apa yang berlaku ialah Dato' Onn Jaafar ketika ini meminta agar satu tindakan diambil. Apa tindakannya? Menambah peluang pentadbiran kepada wakil tempatan dalam usaha menyediakan Tanah Melayu ke arah kemerdekaan. Itu yang diminta oleh Dato' Onn Jaafar. Kita kekurangan pegawai, Dato' Onn Jaafar minta supaya masyarakat tempatan ni ada peluang dalam perkhidmatan kerajaan. Sebab apa? Sebab kita berada dalam proses ke arah berkerajaan sendiri dan memerlukan orang tempatan, orang kita sendiri mentadbir. Okey, dan seterusnya cadangan Dato' Onn Jaafar tu sebenarnya selari dengan dasar British dan ini membawa kepada pembentukan sistem ahli. Apa yang Dato' Onn Jaafar cadangkan adalah selari dengan keinginan pihak British. Maka wujudnya keserasian tersebut, maka terbentuklah sistem ahli. Okey, kita lihat apa itu sistem ahli. Okey, inilah pembentukan sistem ahli. Okey, inilah dia punya proses pembentukan sistem ahli itu pada tahun 1951, Sir Harry Gurney, Pesuruhjaya Tinggi British mengumumkan senarai anggota sistem ahli. Itu peringkat pertama, dia umumkan dulu senarai anggota. Okey, yang kedua, sistem ahli merupakan sistem yang melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Dia memberi latihan kepada siapa? Penduduk tempatan. Dan yang ketiga, beberapa orang anggota Majlis Perundangan Persekutuan MPP diberikan tanggungjawab terhadap beberapa jabatan dan agensi kerajaan. Mereka diberikan tanggungjawab kepada jabatan-jabatan tertentu. Okey, seterusnya, sistem ahli memberikan latihan kepada penduduk tempatan berkaitan dengan pentadbiran negeri sebelum British memberikan kemerdekaan. Maksudnya, sebelum British memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu, British akan pastikan penduduk tempatan ni mempunyai pengetahuan seluk-beluk berkaitan dengan pentadbiran. Okey, dan seterusnya, sistem ahli dilaksanakan pada bulan April 1951 hingga bulan Jun 1955. Okey, dan 3 portfolio kekal di bawah pentadbiran British. Okey, ni 3 portfolio kekal di bawah pentadbiran British. Hanya 3 sahaja. Iaitu hak ehwal ekonomi, yang kedua perindustrian dan perhubungan sosial, dan yang ketiga perumahan dan kerja raya. 3 portfolio ni kekal di bawah pentadbiran British. Dan pada tahun 1954 berlaku rombakan dalam sistem ahli dan beberapa portfolio baru diwujudkan dan dijawat oleh warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Okey, itu berkaitan dengan proses pembentukan sistem ahli. Okey, kita bergerak kepada ciri-ciri sistem ahli. Apakah ciri-ciri sistem ahli? Okey, yang pertama, ahlinya bertaraf menteri. Tu ahlinya bertaraf menteri dan menjaga portfolio yang mengandungi jabatan. Okey, siapa yang lantik ahli tersebut? Dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British, tetapi dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Dan ahli tersebut, apa tanggungjawab mereka? Mencadangkan undang-undang berkaitan jabatannya untuk dibentangkan dalam MPP. Okey, dan ahli tersebut diletak di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, dan dia merupakan sistem ahli ni sebenarnya dia merupakan satu sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa pegawai takbir dan juga tokoh masyarakat. Maksudnya dalam sistem ahli itu adanya pegawai takbir, adanya juga tokoh masyarakat. Okey. Sekarang ni Aiman, saya nak uji murid-murid saya dalam talian. Okey. Di depan awak semua ada 4 tokoh yang terlibat dalam sistem ahli. Datuk Nik Ahmad Kamil, H.S. Lee dan E.E. Thuraisingham. Okey, soalan saya, nyatakan portfolio tokoh di atas dalam sistem ahli. Okey, siapa nak jawab, angkat tangan. Okey, silakan.
Okey, nampaknya Una. Okey, Una. Cikgu, Datuk Nik Ahmad Kamil merupakan ahli kerajaan tempatan, perumahan dan perancang bandar. Okey, tepat ataupun tidak jawapan Una? Okey, tepat sekali. Okey, beliau merupakan ahli kerajaan, tempatan, perumahan dan perancang bandar. Okey, kita pergi kepada tokoh yang kedua. Okey, apakah portfolio yang dipegang oleh H.S. Lee dan juga EEC Turasingham? Okey, siapa nak jawab? Angkat tangan. Silakan. Okey, Alicia. Silakan, Alicia. H.S. Lee merupakan ahli pengangkutan pada tahun 1954 dan EEC Turasingham memegang jawatan sebagai ahli pelajaran. Okey, kita lihat betul atau tidak jawapan yang diberikan. Okey, kita lihat. Okey, kita pergi. Betul, H.S. Lee adalah ahli pengangkutan, manakala EEC Turasingham ialah ahli pelajaran. Okey, jawapan mereka semua tepat dan mereka berjaya mendapat 4 bintang. Wow, 4 bintang. 4 bintang. Okey, saya teruskan, Aiman. Silakan, Okey, cikgu. saya teruskan. Kepentingan sistem ahli ke arah kemerdekaan. Okey, yang pertama, apakah kepentingan sistem ahli ini? Yang pertama ialah menyediakan asas penting untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Okey, ingat perkataan melatih, memberi latihan kepada penduduk tempatan. Yang kedua, memberikan pendedahan kepada penduduk tempatan untuk belajar mentadbir dan menerajui kerajaan. Ingat perkataan pendedahan. Memberi pendedahan kepada siapa? Penduduk tempatan untuk mentadbir. Dan yang ketiga, merupakan proses memupuk perpaduan kaum. Sebab apa saya kata proses memupuk perpaduan kaum? Kerana ahlinya terdiri daripada pemimpin pelbagai kaum. Okey, dan yang keempat, menentukan kemerdekaan yang diperoleh merupakan satu kemerdekaan yang mendapat sokongan penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Maksudnya kemerdekaan Tanah Melayu ni merupakan kemerdekaan yang mendapat sokongan semua kaum, bukan hanya satu kaum sahaja. Ini kepentingan sistem ahli ke arah kemerdekaan. Mungkin tepat, cikgu Aiman. boleh berikan penilaian keseluruhan untuk murid-murid kita pada hari ini, cikgu? Okey. Penilaian keseluruhan saya pada hari ini, Aiman, ialah proses kemerdekaan bukan satu proses yang ringkas. Ia merupakan satu proses di mana bermula dengan bagaimana idea merdeka itu boleh muncul di tanah Melayu sehingga terbentuknya jawatan kuasa hubungan antara kaum dan akhirnya terbentuknya sistem ahli yang melatih penduduk untuk mentadbir tanah Melayu. Dan pada tajuk ini kita akan lihat bahawa begitu pentingnya sekali perkataan perpaduan itu. Kerana dengan adanya perpaduan barulah kemerdekaan boleh dicapai. Kerana itulah mesej yang diberikan oleh pihak British. Macam mana dengan penilaian keseluruhan untuk murid-murid kita pada hari ini, cikgu? Okey, penilaian keseluruhan pada murid pada hari ini, murid-murid semua berjaya mendapat 5 bintang dan jika diberikan dalam bentuk markah mereka berjaya mendapat 96% daripada 100 mendapat 96 markah. Kenapa saya bagi mereka 5 bintang? Yang pertama kerana mereka berjaya menjawab soalan uji minda dengan tepat. Yang kedua, mereka berjaya menjawab soalan kebat aras tinggi, aras sederhana dengan tepat, menggunakan penerangan dengan jelas, contoh dengan jelas dan inference yang tepat. Cikgu, di mana kita nampak bahan-bahan kita pada hari ini, cikgu? Okey, bahan-bahan pada hari ini boleh diperolehi pada portal Sumberku. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Cikgu Wan atas penjelasan tentang topik kita pada hari ini, dan kita ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini, dan juga tak lupa kepada murid-murid yang berada di rumah sana, teruskan buat latihan, teruskan menjawab soalan tahun-tahun lepas. Mudah-mudahan anda dapat menjawab soalan SPM dengan baik suatu hari nanti. Dan kita berakhir di sini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Tanggal 31 bulan 8 57 Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka, ya pasti menjadi sejarah. Tanggal 31
Bulan 8, 57. Hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka. Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut hari merdeka. Merdeka 31 bulan 8 57.